Ugut Saman, Anwar Ibrahim hentam Azmin Ali. Pakatan Harapan terbuka, terima bersatu kembali, kata Anwar. Pemimpin PKR ambil kesempatan hasut rakyat. Dituduh ugut, ini jawapan balas Azmin pada Anwar. Tak faham ini melambangkan angkuh, sikap takabur. Jangan terus ugut, sebaliknya ajak kerajaan negeri berkenaan dahulu berunding. Tanya mereka apa masalah dan kenapa tidak mahu patuh perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Demikian tegas Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung kenyataan balas Menteri Kanan Kluster Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang meminta syarikat industri menyaman kerajaan negeri enggan mematuhi PKPB. Ini apa menteri ni? Mewakili korporat ke? Kerajaan negeri tak ikut PKPB sebab mereka tertakluk kepada kuasa majlis perbandaran dan sebagainya. Kenapa tak ajak runding? Jangan terus ugut, suruh syarikat saman lapan kerajaan negeri ini. Ini lambang angkuh, sombong dan hanya anggap pandangan dia saja terbaik, katanya dalam sesi Facebook Live bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi Facebooknya. Sebelum ini Muhammad Azmin Ali dilaporkan berkata, kerajaan negeri yang enggan patuh PKPB mungkin terdedah kepada tindakan undang-undang dari pelbagai pihak, khususnya pihak industri, sekiranya menghalang mana-mana syarikat dari memulakan operasi mulai 4 Mei. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu dilaporkan berkata, kerajaan memandang serius terhadap pendirian beberapa kerajaan negeri yang ingkar untuk melaksanakan keputusan membuka semula ekonomi. Setakat ini 8 negeri yang tidak mematuhi PKPB ialah Sabah, Sarawak, Kedah, Kelantan, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan Pulau Pinang. Menurut Anwar yang juga ahli Parlimen Port Dickson, menteri itu tidak boleh bersikap angkuh, sombong kerana beliau mempunyai banyak peluang dan pilihan untuk mendapatkan pandangan kerajaan negeri berkenaan. Sepatutnya panggillah kerajaan negeri ini. Mungkin mereka melihat bukan sahaja dari masalah penularan wabak COVID-19 tetapi aspek nyawa manusia. Malaysia patut contohi Thailand dan Singapura yang lebih teratur dalam menggunakan pendekatan di negara mereka ketika COVID-19 ini. Ini tidak terus ugut macam Trump, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Mungkin belajar dari Trump ni. Kalau Trump, siapa tidak ikutnya akan dipecat seluruhnya. Beliau berkata, walaupun kerajaan mempunyai alasan kukuh kelonggaran PKP itu kerana hendak menjana ekonomi, tetapi pada masa sama, kerajaan tidak boleh mencagarkan nyawa rakyat. Pakatan Harapan terbuka jika PPBM mahu kembali menyertai gabungan itu. Pendirian itu dibuat Presiden PKR Anwar Ibrahim sambil mengingatkan supaya kesilapan lalu tidak berulang. Keputusan itu harus dibuat PPBM. Ada 2 PPBM sekarang. Keputusan harus dibuat sebagai satu parti. Pakatan Harapan mengambil sikap terbuka tapi harus patuh kepada agenda perubahan termasuk reformasi yang dipelopori dalam Pakatan Harapan, termasuk sistem, menolak sistem korup dan kita tidak mahu mengulangi kesilapan-kesilapan yang lalu, katanya menerusi siaran langsung di Facebook. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan timbalan Presiden PPBM Mukhris Mahathir sebagai berkata, kembali bersama Pakatan Harapan merupakan satu-satunya pilihan yang ada buat PPBM bagi memastikan parti itu terus mendapat tempat semasa pilihan raya umum akan datang. Dalam perkembangan lain, Anwar turut menyifatkan bekas pemimpin PKR yang meluahkan rasa sedih selepas dipecat dari parti atas perbuatan khianat sebagai sandiwara semata-mata. Katanya keputusan PKR memecat keahlian berdasarkan bukti yang kuat. PKR pecat berdasarkan bukti dan keputusan oleh lembaga disiplin. Kebanyakan yang sudah lompat. Ada seorang timbalan menteri kata, saya sedih, saya dipecat. Kamu keluar bulan Februari, kamu masuk kumpulan khianat, jatuhkan kerajaan. Bila kena pecat, buat-buat sedih. Ini sandiwara wayang purba apa ini? Tidak ada integriti. Bila dipecat, persoal, kononnya tidak ikut proses. Yang khianat parti itu ikut proses, soal Anwar. Sebelum ini, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Edmund Santara mengucapkan terima kasih kepada bekas bosnya dalam PKR kerana memecat beliau pada hari jadinya. Anwar berkata, bagi mereka yang digantung keahlian, mereka perlu memberi bukti untuk memastikan mereka boleh terus kekal dalam parti. Soal mereka pernah menjadi penyokong pemimpin yang khianat itu hak mereka.
Kita tak boleh ungkit. Parti ini demokratik. Nak masuk, nak keluar. Kita ada 1 juta lebih ahli, katanya. Sebelum ini, PKR mengumumkan 2 wakil rakyatnya adalah antara 348 ahli yang dipecat oleh Majlis Pimpinan Pusat atau MPP. Parti itu berikutan syur daripada lembaga disiplin. Najib Razak menyifatkan Ketua Pemuda PKR Akmal Nasir mengambil kesempatan menghasut rakyat berhubung siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ke atas Kementerian Kesihatan KKM. Bekas Perdana Menteri itu berkata, SPRM hanya menjalankan siasatan bagi memastikan proses perolehan kecemasan pembelian bekalan-bekalan penting untuk melawan COVID-19 dipatuhi. Pakatan Harapan mengambil kesempatan untuk menghasut rakyat. Mereka dakwa KKM beri kontrak rundingan terus adalah khianat pada rakyat. Sebenarnya apa yang disiasat SPRM sekarang ialah proses pembelian bekalan-bekalan penting untuk melawan COVID-19. SPRM kata mereka nak pastikan proses perolehan kecemasan telah dipatuhi, bukan kerana wujudnya pembelian rundingan terus. Pembelian melalui rundingan terus masa kecemasan memang dibenarkan. Kau lupa apa yang Perdana Menteri ke-7 korang pernah jelaskan, tulis Najib dalam satu hantaran di Facebook. Najib turut memuat naik pautan berkaitan artikel bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang membenarkan perolehan secara rundingan terus dalam keadaan tertentu yang dilapor media. Terdahulu Akmal yang juga anggota Parlimen Johor Bahru menyifatkan jika dakwaan sebuah syarikat mendapat kontrak bernilai 30 juta ringgit secara tidak layak berkaitan pembelian prosedur pemerolehan kecemasan untuk menangani COVID-19 benar, maka satu pengkhianatan telah dilakukan terhadap rakyat. Beliau berkata, ini kerana ia berlaku di saat negara berdepan dengan pandemik COVID-19. Kita menuntut agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dapat menjalankan siasatan dengan telus dan penuh integriti serta tidak melindungi mana-mana individu dan mereka yang berkepentingan. Sekiranya dakwaan ini benar, ini merupakan satu pengkhianatan yang amat besar terhadap rakyat Malaysia dalam keadaan negara berdepan dengan wabak bencana COVID-19, katanya dalam satu kenyataan. Sebelum ini, SPRM mengesahkan sedang menyiasat beberapa kontrak rundingan terus yang dianugerahkan oleh KKM. Sumber yang dihubungi Malaysia Kini berkata, fokus siasatan ialah terhadap proses melantik kontraktor untuk setiap pembelian di bawah prosedur pemerolehan kecemasan kerajaan. Sumber itu bagaimanapun enggan berdedahkan secara khusus syarikat-syarikat yang sedang diteliti SPRM, kecuali mengesahkan ada beberapa yang sudah dipanggil bagi membantu siasatan mereka. Najib berkata, proses pembelian melalui rundingan terus untuk pelbagai keadaan tertentu adalah dibenarkan di bawah undang-undang dan juga diamalkan oleh Pakatan Harapan. Pembelian secara rundingan terus KKM yang sedang disiasat SPRM melibatkan bekalan kit ujian, alat untuk membuat ujian COVID-19, topeng muka, ubat, PPE dan sebagainya. Jika KKM tak beli dan tak bekalkan barang-barang tersebut kepada barisan frontliners pada masa yang mereka paling memerlukannya, barulah Pakatan Harapan boleh tuduh KKM khianat pada rakyat. Takkan nak tunggu berbulan-bulan bagi pembelian kecemasan melalui proses tender sebelum bekalan itu sampai dan boleh diagihkan kepada frontliner yang menjaga pesakit COVID-19 dan membuat saringan, soal Najib. Menteri Kanan Muhammad Azmin Ali berkata, kenyataannya sebelum ini bahawa kerajaan negeri terdedah dengan tindakan undang-undang daripada pihak industri sekiranya enggan membuka semula ekonomi bukanlah ugutan. Sebaliknya, kata Azmin, ia adalah peringatan bahawa kerjasama kerajaan negeri diperlukan untuk memulihkan negara. Ini bukan satu ugutan, tapi sebagai suatu peringatan bahawa kerjasama kerajaan persekutuan dan negeri amat penting untuk mengimbangi kesihatan rakyat dan memulihkan negara. Tak ada sesiapa dapat menafikan dua-dua ini amat penting untuk kita berikan pertimbangan yang bertanggungjawab, katanya. Azmin yang merupakan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI berkata demikian dalam rancangan Bual Bicara Astro Awani mengenai topik menghidupkan semula ekonomi. Sebelum ini Azmin memberi peringatan bahawa kerajaan negeri terdedah kepada tindakan undang-undang daripada pihak industri sekiranya tidak membuka ekonomi seperti ditetapkan Kerajaan Persekutuan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula 4 Mei. Dilaporkan sebelum ini Pulau Pinang, Selangor, Kedah, Pahang, Kelantan, Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak enggan mematuhi PKPB dengan kebanyakannya membuat keputusan untuk terus mengekalkan PKP 4 yang akan berakhir 12 Mei. Bagaimanapun, Kedah dan Kelantan bersetuju untuk melaksanakan PKPB dengan serta-merta seiring dengan keputusan yang dibuat di peringkat Kerajaan Persekutuan.
Selangor telah mengubah suai PKPB dengan beberapa ketetapan tertentu tambahan yang berbeza dengan yang ditetapkan kerajaan pusat, termasuklah tidak membenarkan pelanggan makan di restoran. Menteri Besarnya Amiruddin Syahari mempertahankan keputusan itu dan menyatakan bahawa Selangor mempunyai kuasa untuk melakukannya. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew mendakwa bahawa Putrajaya tidak menyediakan 13 kerajaan negeri masa yang cukup untuk membuat persiapan. Sementara itu, Ketua Menteri Sabah Syafiee Apdal bertegas bahawa negeri itu akan terus melaksanakan PKP sehingga 12 Mei. Begitu juga dengan Sarawak. Azmin dalam bual bicara menekankan perlunya hubungan berterusan antara Putrajaya dan kerajaan negeri. Engagement atau keterlibatan suatu proses yang berterusan, bukan dalam konteks ini dan selesai di situ. Perdana Menteri telah mengambil satu pendirian yang cukup positif dan berlapang dada dalam banyak mesyuarat Majlis Keselamatan Negara sebelum 28 April yang lalu yang melibatkan menteri-menteri besar, katanya. Ketua Menteri Pulau Pinang membidas Azmin sebagai pemalas kerana menurutnya menteri itu gagal berunding dengan negeri. Saya ingin bertanya kepada Menteri Kanan berkenaan apa yang beliau harapkan apabila sebagai seorang menteri yang bertanggungjawab begitu malas untuk melibatkan semua kerajaan negeri bagi mencapai kata sepakat mengenai pelaksanaan PKPB ini, kata Chow. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan bersama kita tangani wabak COVID-19.